Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda berkaitan dengan iblis, makhluk Allah yang bernama iblis. Siapakah sebenar iblis? Iblis ni daripada bangsa mana? Kenapa iblis boleh diangkat oleh Allah berada dekat langit bersama dengan para malaikat? Iblis ni merupakan satu makhluk Allah yang mana Allah ciptakan daripada bangsa jin. Iblis berlainan dengan para malaikat, yang mana malaikat daripada bangsa ataupun diciptakan daripada cahaya, daripada nur. Adapun iblis diciptakan daripada api. Iblis lain, jin lain. Jangan samakan iblis dengan jin. Kerana iblis nanti di akhirat nanti bila mana sampai dekat pada mahsyar, iblis tidak akan disoal. Iblis tidak akan hisap, malah iblis akan dimasukkan terus dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun jin, jin akan dihisap, jin akan dipersoalkan amalan mereka. Andai kata jin ada amalan yang baik, maka dimasukkan ke dalam syurga bersama dengan manusia. Andai kata jin ada perangai yang tak baik, tidak beriman kepada Allah, maka jin akan dimasukkan ke dalam neraka bersama dengan manusia juga. Jadi itu di antara perbezaan antara iblis dengan jin. Jadi bila mana iblis diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itu iblis bukan berada dekat langit. Kerana tempat langit hanyalah khusus untuk para malaikat sahaja. Daripada langit pertama sampai langit ketujuh, yang mana satu langit nak pergi ke satu langit 500 tahun perjalanan. Yelah, berbaloi lah dengan malaikat dengan sangat besar, dengan malaikat dengan sangat ramai. Sebab apa? Seluruh makhluk Allah, daripada manusia, daripada haiwan, daripada jin, daripada iblis, daripada tumbuh-tumbuhan, daripada arash, daripada lautan, haiwan lautan dan sebagainya, keseluruhan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, 90% daripada keseluruhan itu, 90% adalah dalam kalangan malaikat. Kerana dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan oleh Allah bagaimana malaikat dia tawaf dekat Baitul Ma'mur. Nabi melihat, dan ketika itulah Jibril alaihissalam kata kepada Nabi, "Wahai Muhammad, kamu lihat itu adalah malaikat. 70,000 malaikat sekali tawaf dekat Baitul Ma'mur. Dan sekiranya 70,000 tu selesai tawaf, maka mereka akan kembali ke tempat mereka masing-masing. Dan mereka tidak akan kembali dekat Baitul Ma'mur sampai ke kiamat. Dan dekat Baitul Ma'mur akan ada sentiasa, akan ada malaikat yang akan tawaf. Selesai sahaja 70,000 orang malaikat tawaf, maka mereka akan kembali. Maka datang pula 70,000 yang lain. Dan perkara itu berlaku sebelum lagi kewujudan Nabi Adam AS sampai ke hari ini. Sangat ramai para malaikat. Jadi sebab itulah langit pertama sampai langit ketujuh kesemua dihuni oleh para malaikat. Jadi ketika itu iblis, Allah tempatkan iblis dekat bumi bersama dengan jin yang lain. Tapi bila mana iblis duduk dekat bumi, dia adalah orang yang paling baik. Dia adalah orang yang paling beriman kepada Allah. Banyak kebajikan dia buat. Banyaklah orang yang dia tolong dekat dunia dulu. Dia kongsi ilmu, dia sampaikan ilmu. Sebab iblis di antara orang yang banyak beribadah kepada Allah. Iblis merupakan orang yang sangat alim. Dia alim dan dia beribadah kepada Allah. Sebab itulah dia banyak tolong orang. Dengan sebab dia banyak tolong orang, dia banyak sampaikan ilmu Allah, dia beribadah kepada Allah. Allah angkat darjat iblis. Dengan diangkat daripada bumi, diangkat ke langit pertama. Maka bila mana sampai dekat langit pertama, maka iblis beribadah bersama dengan para malaikat yang lain. Diangkat pula darjat dia bila mana makin banyak beribadah. Kerana iblis ni bukan macam kita, beribadah kepada Allah hanya 60 tahun, 80 tahun kemudian mati. Tidak. Iblis beribadah kepada Allah sudah pun ratusan tahun, ribuan tahun. Sangat lama beribadah kepada Allah. Lalu bila mana iblis makin banyak beribadah kepada Allah, makin banyak ilmu yang dia belajar, maka diangkat lagi darjat iblis sampaikan ke langit yang ketujuh. Maka iblis beribadah dengan kesemua ketua para malaikat pada masa itu. Dan ketika itulah iblis mengajar para malaikat yang lain. Sehingga kan Jibril alaihissalam pun pergi belajar dengan iblis. Saking alimnya iblis pada masa itu, malaikat Jibril pun pergi belajar dengan iblis. Dan iblis dikenali ataupun terkenal iblis dengan doa dia bila mana dia mengangkat tangan dan dia minta kepada Allah, dikenali dengan doa yang sangat mustajab. Dia minta apa, maka Allah akan kabulkan. Dan satu hari para malaikat dapat satu berita yang mana dalam kalangan penduduk langit itu, dalam kalangan mereka ada yang akan dimurkai oleh Allah, akan buat benda yang Allah larang. Maka para malaikat sangat takut. Maka berpusu-pusulah malaikat yang ramai tadi pergi jumpa iblis untuk minta iblis doakan kepada mereka. Maka iblis pun doalah kepada mereka. Dalam keadaan iblis terlupa untuk doa untuk diri dia sendiri. Sebab apa? Dia yakin bukan dia yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila mana Allah ciptakan badan jasad Nabi Adam alaihissalam sepanjang 60 hasta, ketika itulah datangnya malaikat, datangnya iblis untuk melihat. Malaikat tanya, "Ini siapa ya Allah? Siapakah ini wahai Allah?" Maka Allah kata, Innahu Adam alaihissalam. Ini adalah Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu iblis kata, manusia ini lemah. Ketika itu jugalah iblis dia masuk ke dalam tubuh badan Nabi Adam.
Dia tengok satu persatu apa yang ada dalam tubuh badan Nabi Adam, maka dia keluar, dia kata, ini makhluk sangat lemah dan sangat jijik, sangat hina. Dia perbuat daripada tanah dan sangat kecil. Bayangkan 60 hasta pun dia kata kecil. 60 hasta Nabi Adam dia kata kecil, dia kata lemah. Lalu bila mana Allah masukkan roh Nabi Adam dalam jasad dia, kata Nabi SAW, Nabi ceritakan bagaimana keadaan dia bila mana roh dimasukkan daripada kepala sampai ke mata Nabi Adam. Bila mana roh sampai ke mata, maka Nabi Adam buka kedua mata dia. Bila mana roh sampai ke hidung, maka Nabi Adam bersing. Bila mana roh sampai ke perut, maka Nabi Adam mula nak bangkit, mula nak bangun. Dan bila mana roh Nabi Adam sampai ke kaki, maka Nabi Adam berdiri. Dan ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan ke semua malaikat termasuk iblis untuk usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Nabi Adam alaihi salam. Dan ketika itulah kesemua para malaikat sujud kepada Nabi Adam kecuali seorang je. Ramai-ramai para malaikat sujud, tapi seorang yang berdiri, dia adalah iblis. Ketika itulah bila mana iblis berdiri seorang diri, maka Allah tanya kepada iblis, wahai iblis, apa yang menyebabkan kamu tak mau ikut arahan aku? Apa yang menyebabkan kamu tak mau sujud kepada Nabi Adam? Ketika itulah iblis kata, aku, wahai Allah, lagi mulia daripada budak ni. Aku lagi mulia daripada Adam. Bagaimana aku nak sujud kepada dia sedangkan aku lagi mulia daripada dia? Tengok, iblis lupa yang bagi arahan itu bukan malaikat. Yang bagi arahan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis lupanya itu. Ketika itulah Allah murka kepada iblis. Allah murka kepada iblis dan ketika itulah iblis diturunkan. Jadi bermula detik itulah iblis berjanji kepada Allah, wah ya Allah, tangguhkan azab kamu kepada aku sampai hari penghabisan, sampai hari kiamat ya Allah. Lalu ulama kaji bagaimana iblis boleh tahu akan datang hari kiamat? Bagaimana iblis boleh tahu akan ada hari pembalasan? Bagaimana iblis tahu akan ada hari penghisapan? Itu kerana iblis ada ilmu yang sangat tinggi. Adakah iblis tak tahu? Andai kata dia ingkar dengan arahan Allah, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Yes, iblis tahu. Dan iblis tersangatlah tahu, andai kata dia buat benda Allah tak suka, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi disebabkan ego dia, disebabkan perangai dia, dia menyangka diri dia sangat mulia, maka disebabkan itulah dia dimasukkan ke dalam neraka. Dan disebabkan itulah dia tak boleh nak terima arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sujud kepada Nabi Adam. Maka bila mana sampai ke hari kiamat, maka bila mana sampai dekat pada mahsyar nanti ni, maka dekat pada mahsyar Allah terus masukkan iblis ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang berlaku dekat hari pertama dalam api neraka, maka bila mana kesemua manusia dan jin dan iblis, syaitan dan sebagainya dimasukkan ke dalam neraka. Ketika itulah manusia dengan jin pergi mencari iblis. Dekat mana iblis? Marahnya manusia, marahnya jin, kata disebabkan kamulah iblis kami dimasukkan ke dalam neraka. Disebabkan kamulah iblis kami dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebabkan kamulah iblis kami tak boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Marah mereka kepada iblis. Dan ketika itulah Allah ceritakan iblis pergi naik satu tempat yang tinggi dalam neraka. Dan iblis bagi tahu kepada semua penghuni neraka pada masa itu, kata iblis, sesungguhnya selama ini Allah dah bagi tahu, Allah dah janjikan kepada kalian semua, dan sungguh janji Allah itu adalah benar. Apa maknanya? Iblis membenarkan apa yang Nabi bawa. Iblis membenarkan apa sahaja yang Nabi ajarkan kepada kita. Dan iblis sambung, apa yang aku janji ke semua aku ingkar. Sebenarnya kalau kalian semua ni ingkar dengan arahan aku, dengan suruhan aku, sedikit pun aku tak boleh nak memudaratkan kalian, sedikit pun aku tak boleh pukul kalian. Andai kata kalian mengingkari arahan daripada aku hanya pergi dekat kalian semua, jin dengan manusia, aku hanya berbisik kepada kalian untuk buat itu, untuk buat ini. Aku hanya berbisik saja, aku hanya bagi cadangan. Kalian yang melakukan. Dan kemudian pada hari ini janganlah kalian menyalahkan aku. Pada hari ini jangan kalian semua menyalahkan aku, kerana aku tak pernah paksa kalian, dan jangan hari ini kalian memaksa aku. Jadi itu khutbah iblis, itu percakapan iblis. Kita boleh tengok dalam surah Ibrahim ayat ke-22. Allah dah rakamkan dalam Quran. Jadi itu sifat iblis. Jadi bila mana iblis diturunkan ke bumi, maka iblis membiakkan keturunan dia yang bernama syaitan, anak tentera-tentera daripada iblis laknatullahi alaihi. Jadi itu di antara kisah iblis, yang mana pada awal dialah merupakan orang yang paling beriman kepada Allah. Dia adalah orang yang alim, dia adalah orang yang soleh pada awalnya. Tetapi disebabkan dia ada satu sifat, yang mana sifat dia adalah sifat tak boleh nak menerima, dan dia menyangka diri adalah hebat, dia menyangka diri adalah mulia, maka dia tidak ada sifat yang soleh. Dia hanya ada sifat yang alim sahaja. Dia ada ilmu tetapi dia tidak menggunakan ilmu dia dalam jalan yang benar. Disebabkan itulah Allah campakkan iblis
di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu di antara perkongsian kita berkaitan dengan iblis pada malam ni, pada hari ini. Semoga video kita pada kali ini memberi manfaat kepada anda. Dan anda kata anda boleh belajar sesuatu daripada video kali ini dan video kali ini memberi manfaat kepada anda semua, anda boleh kongsikan video kita pada kali ini. Semoga orang lain pun boleh belajar sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.